kekuatan bangsa. Bagaimana kita nak jaga iman dan nak menegakkan Islam? Tentu tak boleh. Selerak tabak kita, susah kita. Itu. Jadi sebab itulah ulama-ulama kita dulu sangat memupuk dan menanam rasa hubbul watan minal iman, bukan diambil daripada Michel Aflaq, bukan diambil daripada pemikir-pemikir yang mencetuskan fahaman nasionalisme untuk menjatuhkan Uthmaniyah di Arab, bukan, tapi daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan Rasulullah qadimal Madinah, idza safara, apabila Rasulullah bermusafir dan sampai ke Madinah, fanazara ila judranil Madinah, lalu Rasulullah akan berhenti, kau panggil kenderaannya dan menilik kepada tembok negeri Madinah. Kemudian Rasulullah menggerakkan dengan lajunya kenderaan Rasulullah untuk masuk ke Madinah. Di dalam Fathil Bari, syarah bagi Sahih Bukhari, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fi hadzal hadisi dilalatun, ada pada hadis tersebut pengertian, dalalah, satu pengertian, dilalatan, satu pengertian, dilalatun, mana satu pengertian bahawasanya kelebihan Madinah. Dilalatun yadullu ala fadlil Madinah wa ala hubbil watani juz'un minal iman. Itu lebih kurang disebut. Kalau salah sikit cuba cek balik. Tapi lebih kurangnya sama seperti tafsir ayat wa rabba inna rabbaka innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Yakni di dalam hadis tersebut pun perbuatan Rasulullah dinilai oleh ulama bahawasanya kasih dan cinta kepada tanah air itu ialah juz'un minal iman, satu bahagian daripada keimanan. Maka daripada sinilah faham kebangsaan atau faham nasionalisme, yaitu ibaratun an mahabbatil watani wal qaumi, dipupuk oleh alim ulama kita. Berarti kebangsaan dan nasionalisme yang berada di Nusantara bukan daripada pemikiran luar tokoh-tokoh Islam, tapi daripada sumbernya jiwa orang yang bertakwa kepada Allah, seumpama Hadratus Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim dan muridnya yang mengarang kitab Pedoman Bangsa atau Panduan Bangsa, iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Ini semua ni ialah sebagai harta pusaka yang di atas kita, anak cucu cicit ni wajib kita kena jaga dan kita kena tatbik, laksanakan dan sebarkan. Jangan disimpan. Simpan jadi buruk terbakar, hilang begitu saja, jangan. Mesti kita al-muhafazatu 'alal qadimi salih. Kita memelihara, menjaga apa yang ditinggal oleh alim ulama kita dulu. Yang baik-baik ni kita jaga dan kita sebarkan, kita tatbikkan. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Dan sekarang ini bagaimana pula kita sebagai anak cucu cicit mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dulu, mengisi kemerdekaan, mengisi keamanan dengan bagai-bagai manfaat untuk tanah air kita, bangsa kita dan agama kita. Itu boleh? Habis. Sama naik dia dengan aku. Boleh deh? Habis itu. Pusingan kedua. Baik. Alhamdulillah, panjang lebar ulasan mengenai pepatah hukum watani dengan iman yang telah pun dibacakan oleh Abang Jaf tadi dan disyarahkan dengan baik sekali oleh Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin atau Piu Faiz kita. Seterusnya kita masuk kepada pusingan kedua. Kita akan membaca lagi sebahagian daripada teks ini, iaitu pada bab cekal. Bab cekal. Saya cari halamannya. 152. Bagi siapa-siapa yang sudah memiliki buku panduan bangsa ini, boleh buka halaman 152. Pada bab sebahagian, pada bab cekal. Ayat yang bermula di sini ialah cekal mempertahankan agama dan seterusnya.
Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput lagi sekali Abang Jah untuk membaca petikan itu. Dipersilakan. Panduan Bangsa Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Bab cekal. Cekal mempertahankan agama ialah yang menyebabkan orang lain menghormatkan akan dia. Dengan ketiadaannya tiadalah diambil peduli atau dihiraukan oleh orang lain. Artinya, huraian cekal itu ialah cekal mempertahankan dan mendirikan segala fardu-fardu agama dan mengikut perjalanan-perjalanannya dan menjunjung segala perintah-perintah serta menjauhkan segala larangan-larangannya. Lagi berperangai ia dengan perangai yang cantik dan terpuji. Bukanlah dikehendaki dengan makna cekal itu dengan saudara memaksakan orang lain yang tiada seagama atau yang berlain-lainan tujuan dengan saudara, sehingga memaksakan saudara membuatkan berbagai-bagai ragam untuk menjeratnya atau menjatuhkan akan dia, atau berbagai-bagai jalan menyakitinya. Yang demikian bukanlah kecekalan pada sisi agama, barang sebesar hama melayang sekalipun. Maka yang demikian itu ialah degil yang benci kepada kemajuan dengan sebagai tabiat kejakunan yang asal, kerana memaksa orang yang menyalahi agama dan membuat bencana kepadanya. Amalan dan pekerjaan yang seumpama ini ialah mereka yang tiada mengenal agama, melainkan nisbahnya jua, kerana perjauhan dan perlawanan antara keduanya amat nyata. Ada jua orang yang berkelakuan demikian. Ini tak usahlah diperhatikan kepadanya dengan perhatian yang mulia, kerana fahamannya telah terbalik dan sangkaannya tidak betul. Bahkan bagi Allah, keterangan-keterangan yang sah lagi benar, yang tiadalah dapat dibilangkan mereka itu berakal sempurna. Sedangkan dakwanya dan perkataan yang hendak mempertahankan agama itu adalah ambil-ambilan daripada datuk neneknya jua. Kalau dipandang pada zahir, nampak berpegang teguh dengan agama, tetapi pada hakikatnya mereka tertiru-tiru. Mereka berkata barang yang mereka tiada faham dan membangsakan sesuatu dengan barang yang mereka tiada mengerti. Siapa-siapa yang tiada bersamaan dengan mereka, mereka marah dan benci dan mengata-ngatakan orang lain dengan perkataan, kamu tidak akan maju kalau demikian keadaan kamu. Alangkah besarnya tohmahan yang telah ditohmahkan, dan tidakkah ketara sebesar-besar dustanya. Di sana ada satu puak yang berkeadaan sebagai kebanyakan jahil, dan bukan pula puak yang maju. Mereka menyangka dan berkata mereka membela agama, padahal mereka tiada mendirikan sedikit pun tanda-tanda agama, dan tiada pula mengikut undang-undang agama. Apatah lagi ditentang fardu-fardunya ditinggalkan. Kalau dia menyeru di dalam seruan-seruannya dikaitkan dengan agama, supaya dia dipandang sebagai seorang yang berpegang kuat dengan agama konon, padahal sedangkan iktikadnya pun masih di dalam kekeliruan. Perutnya penuh dengan isi-isi kosong, bak kata pepatah, bagai tabut keling. Mereka yang disebutkan ini ialah pelancong, orang-orang awam dan penipu yang pintar, yang merosakkan fikiran orang-orang ramai dengan tujuannya ialah menarik dengan jalan agama akan manfaat buat dirinya, supaya ia berkuasa
dan memerintah di atas akal mereka itu. Seterusnya semangat orang-orang awam terpedaya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauh daripadanya dan daripada pekerjaan-pekerjaannya. Kecekalan kerana memelihara bangsa dan bahasa ialah pekerjaan yang terpuji dan mulia. Maka menjadi ketakutan dan gentar pada orang yang suka melenyapkan bahasa dan bangsa saudara. Sebaliknya, lamun tiada kecekalan di dalam perkara ini, nescaya jatuhlah mutu bahasa dan bangsa saudara jua, yang bererti saudara tiada lagi dipandang tinggi oleh orang-orang asing. Ini tak payahlah diterangkan di sini dengan panjang lebarnya dan seluas-luasnya kerana iaitu amat nyata. Lebih-lebih lagi jika saudara menyokong orang lain bekerja buat menjatuhkan bahasa dan bangsa saudara, maka amat nyata lagi akan segera lenyap kemuliaan dan seterusnya mutu bangsa jua akan sama sekali lenyap. Sebagaimana kecekalan saudara pada mempertahankan agama dan kecekalan saudara pada mempertahankan bangsa dan bahasa saudara, maka janganlah pula hendaknya saudara menghina-hinakan bahasa dan bangsa lain dan jua agama yang dipegangi oleh mereka itu, serta membuat bencana akan dia. Jagalah perenggan ini supaya bersesuaian dengan agama kita dan kehendak-kehendaknya. Jangan mencederakan hak-hak bangsa-bangsa. Wajib di atas saudara apa yang saudara pandang benar daripada perkara-perkara siasah dan pergaulan bangsa dan berlawan kerananya, maka ialah cekal dikehendaki yang dituntut akan dia oleh perasaan dengan lidah saudara maupun dengan oleh dia perasaan anggota jua. Berilah ketika perbantahan dengan keterangan-keterangan yang sah dan yang boleh menewaskan seteru dengan memelihara aturan-aturan cakap yang betul. Jangan gagap, jangan sejuk, supaya terpeliharalah saudara dan orang yang berbalah dengan saudara dengan dasar yang dipeganginya dan dengan dasar yang saudara hadapkan kepadanya, yang bererti hormat menghormati. Sedap ni pula saya. Boleh lagi? Baik. Dalam petikan yang panjang ni, kalau kita perhati tengok, ada beberapa perkara. Satu ialah tentang kebebasan beragama. Kemudian yang kedua ialah tidak boleh menghina mana-mana perbezaan agama selain daripada agama kita. Yang ketiga ialah tidak boleh menjadikan agama itu sebagai alat untuk menipu daya demi meraih kekuasaan atau habuan dunia. Ini besar ni. Sindiran dia sangat besar. Baik. Yang pertama dia start macam mana tadi? Mempertahankan agama ialah menyebabkan orang lain menghormati akan dia, menghormati akan agama. Dengan ketiadaannya tidaklah diambil peduli atau dihiraukan oleh orang lain. Jadi maksud kita mempertahankan agama bukanlah kita melaun-laun, menempik-nempik, berteriak-teriak, mengeluarkan suara yang kuat, yang garang, yang bengis, mengancam, apatah lagi sampai kita menghina-hina, menjatuhkan seseorang, mencaci maki. Itu bukan membela agama. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam itu fasik, apalagi membunuh orang Islam itu dosanya seperti dosa kekufuran. Agak banyak kita melihat
pemidato yang berupa seperti rupa agama, memakai kopiah, memakai serban, berjanggut, berjubah, kemudian menyebut ayat Quran itu qala Allah, qala Nabi, qala Rasul, kemudian tanpa segan silunya menghina tokoh-tokoh yang berseberangan dengan dia, mencaci maki dan sebagainya. Lalu dikatakan kami pejuang agama, kami pembela agama. Bela agama apanya itu? Nah, jadi membela agama itu ialah sampai orang menghormati agama kita. Itu dimaksudkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu asyidda'u 'alal kuffar. Ini yang dipahamkan oleh kita, asyidda'u 'alal kuffar, bersangatan bengis di atas orang kafir. Jadi kalau tengok orang kafir itu begini, nak telan, dia buah santai, tiba-tiba lalu padri atau sami, nah mukanya berubah, siapa mukamu jadi begitu? Asyidda'u 'alal kuffar, bersangatan bengis di atas orang kafir. Itu salah, bukan begitu maksudnya. Asyidda ay a'izza, dipandang mulia. Nah, terpandang kemuliaan di atas orang kafir itu. Orang kafir itu memandang orang sahabat-sahabat Nabi itu orang yang mulia-mulia, orang yang bertamadun, orang yang mengerti erti maruah, muruah, menjaga harta, menjaga akhlak, tata karmanya, beradab, berdisiplin. Nah itu. Nah, menghormati sesama. Nah itu dipandang mulia. Nah, tidak seperti orang kafir jahiliyah, bini aku, binimu, binimu, bini aku, anak perempuan yang dibunuh, mabuk hari-hari, harta mencuri, merampok dan sebagainya, menipu dan sebagainya, berlaku kezaliman. Itu menghapuskan tamadun sesebuah bangsa. Jadi sahabat Nabi itu dipandang mulia oleh orang kafir. Mana orang kafir itu? Mana mulia, Masya Allah, ini manusia beradab, berakhlakul karimah, insan-insan yang VVIP, yang mulia, kagum, terpesona dalam jiwa-jiwa mereka, kerana akhlaknya, perilakunya, yang menyebabkan tidak dicaci maki dan tidak dihina-hina agama ni. Gitu. Sebab tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah minta izin dengan Rasulullah. Nah, minta izin, ya Rasulullah, beritahulah kepada saya siapa munafik di Madinah ni. Kan gitu. Nah, wahyu tentang siapakah munafikun itu termasuk wahyu yang diberi pilih, ma khuyyiru bitablighihi, wahyu yang diberi pilih Nabi SAW untuk menyampaikan kepada siapa dan menyembunyikan daripada siapa. Jadi bukan semua orang Rasulullah bagi tahu. Guna mikrofon, Assalamualaikum penduduk Yathrib, ni saya nak umum sikit ni, nama-nama munafik ada tu pada saya ni. Tidak gitu. Nah, Rasulullah bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang tertentu, antara lain Huzaifah ibn Yamani. Sayyidina Umar yang begitu rapat dengan Rasulullah, mertuanya Rasulullah. Nah, Rasulullah tak bagi tahu. Karena Rasulullah tahu sifat Umar ni tak boleh. Dia tak boleh ada celan-celuk, banyak-banyak warna tak boleh. Dia Al-Faruq, yang membezakan antara hak yang batil. Terus minta izin Rasulullah, ya Rasulullah, bagi tahu pada siapa munafik di Madinah. Esok itu orang saya kasih settle. Mana bunuh Nah, selesai, susah main munafik ni. Karena nifak. Nah, ini munafik ni ada dua, munafik akidah, munafik akhlak. Jadi munafik akidah itulah yang fiddar kil asfali minan nar. Ada munafik akhlak ni kita buat ada. Nah, cakap bohong pukul 3.30, pukul 4.30 baru siapa ada tu ni. Diberi amanah, khianat, itu munafik akhlak. Jangan kata dalam neraka bawah tak betul gitu. Yang dikatakan munafik akidah tu izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan, menzahirkan Islam pada lidah, mengakunya Islam pada lidah, tetapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran di dalam batin hati. Kenapa? Hei Umar, kamu nak tahu siapa munafik? Maka aku nak bunuh, selesai. Lalu Rasulullah kata, hei Umar, bagaimana kamu boleh terfikir buat seperti itu? Nanti apa kata orang musyrikin Mekah? Tengok Muhammad. Nah, inna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Teruk Muhammad ni, dengar orang-orang yang mengucap 2 kalimah syahadat pun dibunuh je. Tengok. Jadi Rasulullah tu menjaga nama baik Islam, nama baik agama ini sendiri. Walaupun Rasulullah tahu siapa munafik, tapi tidak diberitahu kepada Umar, bimbang takut nantinya
Jadi tercoreng nama agama. Tengok Nabi Muhammad, tengok Muhammad, teruk Muhammad ni. Nah, dengan orang mengucap ilmu syahadat pun dibunuhnya. Nah, jadi Rasulullah menjaga nama baik Islam. Seperti itu juga lah kita wajib menjaga nama baik Islam. Tidak boleh memaksakan agama yang lain untuk mengikut agama kita, tak boleh. Di zaman Rasulullah ada satu orang sahabat namanya Husain Al-Khazraji, punya anak yang dihantar kepada orang-orang Yahudi di pinggir Madinah untuk dijaga sejak daripada kecil. Bila tumbuh dewasa, anaknya pulang ke bandar, balik ke rumah. Ketika itu Islam sudah masuk ke Yathrib. Jadi Husain Al-Khazraji, isterinya, anak-anaknya yang lain sudah masuk Islam. Lalu anaknya yang baru balik ni dipujuk untuk masuk Islam sekali. Nah, kalau bahasa kita kak, masuk Islam lah weh, pokmu masuk Islam dah, mokmu masuk Islam dah, adik-adikmu Islam belakang dah, masuk Islam lah, boleh duk mikir lagi was-was gaponya. Nah, atau saya kata, tak nak, saya tetap dengan Yahudi, tetap dengan agama Yahudi, sebab dia dididik oleh orang Yahudi sejak daripada kecil lagi. Akhir bila dinego-nego, dipujuk gayu, nanti abah beli kereta Ferrari, tak dengar, tetap istiqomah dengan agama Yahudi. Akhirnya Husain Al-Khazraji buat ugutan keganasan, ugutan teror kepada anak sendiri. Seorang bapa meneror, membuat keganasan, ancaman bunuh kepada anak, bukan orang lain, anaknya sendiri, tapi mengatas nama Islam. Kalau kamu tak masuk Islam juga, aku bunuhmu. Lalu tu ayat Quran, la ikraha fid din, itu sababun nuzul ayat. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tak boleh kamu nak paksa. Biarkan, kerana kebenaran tu jelas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman tu sila, siapa nak kufur pun sila. Nah, tu tengok. Lepas tu di sanalah terbinanya akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya setiap apa yang Allah Ta'ala suruh, tidak semestinya apa yang Allah Ta'ala kehendak. Allah suruh semua orang beriman, Muslim, udkhulu fis silmi kafah, ya, tetapi Allah tidak nak semuanya Islam. Ini kadang-kadang orang tak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah tu pening, dan dia bersikap hulu di atas agama yang lain dan mazhab yang lain, bersikap memaksa. Saya kalau boleh semua atas muka dunia ni masjid semua, tak nak ada gereja, tak nak ada ketik, tak nak ada tokoh. Aduh, dia lebih hebat daripada Allah. Realitinya di dalam dunia ni ada masjid, ada tokoh, ada gereja, kan itu. Itu kepelbagaian. Walau Allah suruh semua Muslim, tapi Allah tidak kehendak. Kalau Allah Ta'ala kehendak, pasti telah jadi. Tak perlu kita dakwah-dakwah, tak perlu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau, kalau Tuhanmu nak, hei Nabi Muhammad SAW, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti senang bagi Allah untuk semua manusia tu mukmin semua sekali atas muka bumi. Tak perlu kamu pergi berdakwah, tak perlu kamu pergi ke Taif sampai dilempar batu, kayak gitu. Tak perlu. Kalau Tuhan nak, pasti senang. Tapi realitinya adakah begitu? Tidak. Artinya Allah tidak nak. Allah tidak mau semuanya beriman Muslim, tidak mau. Bila Allah Ta'ala sendiri yang tidak mau, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, adakah patut engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukrihun nas, mengerasi di atas manusia, supaya mereka tu semua masuk Islam semua sekali? Istifham bimakna al-inkar. Tidak patut. Lagi aku sebagai Tuhan tidak nak, apalagi mu sebagai makhluk duduk bawah rentah aku, takkan kuasa mu nak buat lagu tu. Walaupun mu nak, aku sendiri tak nak, kerana keputusannya duduk di iradatillah, masyiatillah, kemahuan Allah, kehendak Allah Ta'ala. Maka daripada sinilah berarti kepelbagaian agama itu juga adalah sunnatullah. Walau agama yang sebenar hanya Islam, tetapi wajib kita menghormati. Tak boleh kita mencaci maki simbolnya, sesembahannya, apa saja. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dalam Quran sebut,
jangan kalian mencaci maki orang yang menyembah selain pada Allah, atau mencaci maki sesembahan mereka, atau simbol-simbol agama mereka. Jangan. Ini ajaran Quran. Kayak gitu. Sebab kalau kalian mencaci maki, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, pasti mereka akan mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki simbol-simbol agama kamu bighairi ilmin, tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Udwan, hanya semata-mata rasa permusuhan. Sedangkan tidak boleh buat permusuhan kerana beza bangsa, beza agama. Wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan. Ini tegas daripada Allah, bukan saya, bukan Syekh Abdullah Fahim, bukan tu Guru Haji Ahmad Hashimi. Allah sendiri sebut wala udwana, tidak boleh buat seteru kerana beza agama. Saya kalau tengok Kristian, saya nak bunuh saya. Saya nak, tak boleh. Saya kalau tengok Cina, tengok India, saya nak bunuh, nak tembak saya. Tak boleh. Wala udwana, tidak boleh buat permusuhan beza agama, beza bangsa. Tak boleh. Illa, melainkan kalau nak buat musuh, nak berkelahi, nak bergocoh, nak bersilat, nak tomoy, ala zalimin, melainkan di atas orang yang melanggari undang-undang, orang yang zalim, orang yang wada'u syai' fi ghairi martabati, walaupun dia Melayu, walaupun dia Muslim. Itu. Walaupun dia Melayu, sesama bangsa kita. Ini Melayu ni, tapi mencuri. Ini Islam ni, tapi mencuri, tapi merogol, tapi berzina, melanggar undang-undang. Tetap kita kena hukum. Nah, itu yang diajar di dalam Islam. Tidak boleh asabiyah. Apa asabiyah? Asabiyah ni yang silap dimaknai. Asabiyah ialah kebangsaan. Salah. Asabiyah artinya ta'assub. Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan daripada kami, kata Nabi SAW, mereka yang menyeru manusia dengan asabiyah. Mahiyal asabiyatu ya Rasulullah. Adakah asabiyah seorang yang mencintai bangsanya? Tidak, Rasulullah. Apa itu asabiyah? Sahabat tanya. Antu'ina akhaka ala zulmi. Engkau tolong saudara engkau di atas kezaliman, kesalahan, kejahatan. Kerana dia Muslim, kerana dia Melayu, kerana dia bangsa kita Arab, kerana dia bangsa kita Melayu, kerana dia beragama dengan agama kita Islam, walau dia salah, tetap disokong, tetap dibetul. Inilah asabiyah yang dilarang, diharam, dilaknat di dalam agama. Ingat. Itu. Tidak ada orang panggil beza agama, beza bangsa tu boleh buat permusuhan. Tidak diajar dalam Islam seperti itu. Kalau nak bermusuh, pasti mereka melakukan kezaliman, melanggari undang-undang. Walaupun di atas bangsa sendiri, walaupun anaknya sendiri. Rasulullah katakan, lau sarakat Fatimah, kalau mencuri oleh Fatimah bintu Muhammad, anak perempuan. Siapa Fatimah ni? Anak perempuan Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, takkan Fatimah sendiri nak mencuri. Tapi kalau mencuri, la qata'tu yadaha, pasti aku potong tangan dia. Tak ada kira siapa. Ini yang diajar dalam Islam. Keadilan pada semua. Tidak boleh mencaci maki beza bangsa, beza agama. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka mencaci maki Allah dari kerana rasa permusuhan tanpa mengetahui ilmu yang sebenar. Kadzalika zayyannas likulli ummatin amalahu. Demikianlah Allah memperhiaskan bagi manusia tu akan tiap-tiap agama mereka tu. Nah, dengan rasa bahawasanya amal mereka tu betul, bagus. Lepas tu bila penentuannya akhirat esok, Allahu yafsilu bainakum bima fi makanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan menentukan akhirat esok. Ini yang benar, ini yang salah. Itu. Ini betul-betul dalam agama kita ditatbik, di dalam petikan yang dibaca oleh Abang Jeff tadi, Masya Allah. Nah, membela agama ialah dengan makna menyebabkan orang lain menghormati akan agama kita, tidak mencaci maki agama kita. Jadi bagaimana kita nak orang supaya hormati agama kita? Kita sendiri mesti mengamalkan agama kita, mendirikan kefarduan agama kita. Akidah mesti akidah ahli sunnah wal jamaah, syariat mesti syariat ahli sunnah wal jamaah, mesti akhlak yang berakhlakul karimah lah. Barulah kita dapat menjaga nama baik agama. Itu. Dan jangan digunakan agama sebagai alat menipu daya untuk meraih keuntungan dunia. Ini juga dipesan di dalam petikan tadi. Istilah kita sekarang dia panggil
penunggang agama. Penunggang agama. Dan orang yang mula-mula sekali menunggang agama ni tidak lain tidak bukan ialah iblis. Iblis. Iblis ni bukan setakat tunggang agama.